Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, saudara dan saudari, nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Luqman. Tidak ada salah eja, tidak ada typo, benar. Muhammad itu 2 M-nya, Amirul itu 2 L-nya, Afiq juga 2 Q-nya. Dan sedari kecil saya percaya, ibu dan ayah saya meletakkan dua-dua huruf ini pada setiap nama untuk meletakkan sisi unik kepada anaknya. Jadi hari ini saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari sekalian betapa rasa percaya itu lebih kuat berbanding apa sahaja rasa sangsi. Baik, kita terus pada tajuk. Saudara dan saudari, TPPA adalah perjanjian perkongsian Trans-Pasifik ataupun sebuah perjanjian perdagangan bebas yang dikongsi dalam kalangan 12 negara yang mana Malaysia adalah salah satu daripadanya. Trivia ringkas, saudara dan saudari, perjanjian ini sebenarnya bebas untuk dianggotai oleh 21 buah negara-negara APEC. Dan sejarah ringkas lagi saudara dan saudari, perjanjian ini asasnya telah dibincangkan oleh negara P4, iaitu Brunei, New Zealand, Chile dan Singapura. Saudara dan saudari, hari ini Malaysia adalah bukan salah satu, tapi satu-satunya negara yang membincangkan TPPA, yang membahaskan TPPA di Parlimen, membuktikan sebenarnya kerajaan hari ini ingin dan komited untuk tahu setiap sudut pandang dan setiap variasi pendapat. Maka dapat kita tahulah apa yang baik buruknya, apa yang risiko, apa yang potensinya untuk kita bincangkan dalam meja perbincangan. Saudara dan saudari, seterusnya, hari ini kita akan bergerak untuk memahami tajuk. Yang pertamanya, saya akan bentangkan kepada anda apakah status quo di Malaysia. Dan yang kedua, kita lihat apakah indikator-indikator yang akan menjadikan Malaysia maju dengan TPPA. Namun saudara-saudari, hari ini orang mula berkata bahawa TPPA ini merupakan satu bentuk penjajahan baru. Bahawa kita mahu menjual negara dengan TPPA. Saudara-saudari, saya bawakan anda sebuah jenaka satira yang ringkas. Kalau saya masa kecil dahulu, kita belajar daripada Usop Sontorian. Tapi saudara-saudari hari ini mungkin belajar daripada Rashid. Rashid ini tidak tahu TPPA itu apa dan bagaimana. Maka Rashid membaca, Rashid mengira, Rashid tahu untuk bertanya apa yang baiknya dan apa yang buruknya. Lalu Rashid melakukan penghakiman berasaskan ilmu pengetahuan. Maka saudara dan saudari, jadilah seperti Rashid. Baik, yang kedua saudara-saudari, pertama kita lihat status quo negara. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, sebelum membentangkan RMK ke-11, beliau berkata hari ini Malaysia sudah berada di final lap ataupun selekoh yang terakhir. Makna katanya saudara dan saudari, hari ini kita sudah berada di landasan yang betul, di kedudukan yang betul, dengan momentum dan kelajuan yang betul. Namun saudara dan saudari, kita lihat sebenarnya apa-apa sahaja boleh berlaku di selekoh yang terakhir. Kita masih ingat kehampaan Adam Noruddin, pelumba Moto3 negara yang jatuh hanya 20 meter sebelum sampai ke garisan penamat di litar termas di Rio Hondo. Kita masih lagi teringat akan kuarter 4 kali 100 Amerika Syarikat yang gagal menamatkan perlumbaan di Daegu pada tahun 2011 kerana Darvis Patton terjatuh sebelum sempat untuk menghulurkan baton kepada pelari terakhir Amerika Syarikat. Maka kita perlu bersiap siaga, menentukan hala tuju kita dengan formasi dan taktikal yang betul supaya kita tidak akan berputih mata. Bank Dunia, saudara dan saudari, menyatakan hari ini bahawa KDNK negara, per kapita KDNK negara pada tahun 2014 sudah bernilai US dollar 10,830, yakni pertama kali Malaysia ini melebihi purata keseluruhan negara-negara di dunia pada tahun 2014. Dan saudara-saudari, walaupun kalaulah kita tidak ada TPPA, PricewaterhouseCoopers menyatakan bahawa Malaysia akan berkurang KDNK-nya daripada 9 hingga 16 bilion dalam tempoh masa 2018 sehingga 2027. Saudara dan saudari, kita tidak mampu untuk menghadapi risiko sebegini. Janganlah hanya kerana kerisauan kita melangkah ke belakang. Saudara dan saudari, kita perlu percaya ada baiknya kita belajar daripada kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu dia percaya dia boleh berangan-angan dengan hanya satu kain yang dililitkan di belakang, dia percaya dia mampu terbang seperti Superman. Dengan hanya satu tongkat sakti dan sebatang penyapu, dia percaya dia mampu terbang seperti Harry Potter. Dengan hanya satu minuman koko, dia percaya dia akan mampu berlawan sehebat dan segagah boy-boy dan rakan-rakan.
Namun kepercayaan ini tidak ada pada orang dewasa. Kita syakwa sangka terlebih. Maka saudara dan saudari, hari ini dahulu tanah Melayu. Dahulu tanah Melayu pernah dikatakan kamu tidak mampu untuk hidup bersendiri. Kamu tidak mampu untuk berkerajaan sendiri. Namun berkat angan-angan dan cita-cita, kita bangun sederap, mara sepakat berpimpin tangan menggenggam erat kita merdeka di bawah Tunku Abdul Rahman. Kita mula menempuh liku rimba hidup bernegara, biarpun Singapura keluar, kita jemput Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Kita buka langit kita seluas-luasnya, kita ubah dasar pro-barat, kita pandang ke Jepun dan China. Dan kita sudah diajar untuk bermimpi. Bermimpi dan terus bermimpi agar satu hari nanti, menjelang tahun 2020, kita akan bergelar sebuah negara maju. Saudara dan saudari, kita lihat apakah indikator pertama untuk menuju ke arah negara maju. Pertama, saudara dan saudari, akses pelaburan dan pelaburan luar. Pertama, untuk kita melabur, kita perlu belajar untuk berani berhadapan dengan untung rugi, risiko dan potensi. Potensi, saudara dan saudari, tidak akan hadir tanpa cabaran. Namun adakah apabila kita tercabar dan kita dicabar, kita perlu melangkah ke belakang? Kita belajar daripada negara Peru misalnya. Negara Peru ini pada awalnya mula-mula hendak melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara Amerika Syarikat. Mereka risau akan tekanan bahawa rakyat Peru tidak lagi boleh makan ayam. Rakyat Peru akan susah kerana pertaniannya akan jatuh merudum. Rakyat Peru akan susah kerana peladang Amerika Syarikat akan masuk dan menguasai keseluruhan ekonomi Peru. Namun 7 tahun selepas perjanjian ini berlangsung, 1,5 juta peluang pekerjaan dalam bidang agrikultur telah lahir, menjadikan ekonomi Peru lebih baik 5 kali ganda dan 20% kemiskinan dikurangkan. Saudara dan saudari, seterusnya, hari ini apabila kita mahu melihat untung rugi, potensi dan risiko TPPA, tidak boleh kita menilai kepada TPPA itu secara tunggal. Kerana Malaysia menjelang TPPA telah bersetuju dan telah berbincang tentang Komuniti Ekonomi ASEAN dan juga kerjasama komprehensif ekonomi serantau ataupun RCEP yang akan menjadikan kita mempunyai akses pasaran seluas 3 bilion populasi dunia. Dan bayangkan saudara dan saudari, TPPA melengkapkan ketiga-tiga sinergi ekonomi ini menjadikan kita akan mempunyai akses pasaran yang cukup besar, merentas sempadan benua dan menjadikan kita mempunyai akses pasaran kepada 4 buah negara baru, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Chile dan juga Meksiko. Peru dan juga Meksiko, saudara dan saudari. Seterusnya, aspek seterusnya yang perlu kita sedia maklum adalah produktiviti. Saudara dan saudari, hari ini orang ramai risau akan kemandirian IKS. Industri kecil sederhana, adakah IKS kita akan mampu kekal berdaya saing apabila TPPA ini dilaksanakan? Mana tidaknya. IKS ini adalah majikan kedua terbesar di Malaysia selepas kerajaan. 53% pekerja di Malaysia digaji oleh IKS. Malah, IKS juga menyumbang sebanyak 33.1% kepada KDNK negara. Saudara dan saudari, walaupun begitu, menurut perangkaan hanya 18 hingga 19% IKS ini yang melibatkan pelakuan ataupun urus niaga ekspor. Bakinya hari ini saudara dan saudari masih lagi bertumpu kepada industri di dalam negara, domestik. Maka kerisauan mula lahir. Dan kita mendesak kerajaan untuk melakukan apa sahaja yang termampu untuk membantu industri kecil sederhana. Dan kerajaan hari ini telah menyatakan komitmen. Kita komited untuk membantu industri kecil sederhana. Dan saudara dan saudari, dengan TPPA sekalipun, berbeza dengan FTA yang lain. Kita punya bab 24 yang khusus untuk membincangkan sebenarnya apakah saudara-saudari cara untuk membangunkan IKS di setiap negara-negara ahli TPPA. Persoalan seterusnya, saudara dan saudari, struktur perniagaan IKS itu sendiri. Hari ini kita sangat bertumpu kepada buruh murah. Peniaga kita suka untuk melantik ataupun menggaji buruh murah berbanding produktiviti dan kualiti. Hari ini selepas TPPA dilaksanakan tidak akan berlaku saudara-saudari sebegini. Kerana persaingan yang diletakkan, tekanan yang diletakkan oleh pelabur luar yang sanggup untuk melabur dalam teknologi, inovasi dan bakat menyebabkan industri kita juga akan menggaji orang-orang yang sama. Contohnya Petronas. Petronas sejak gergasi luar mula masuk dalam industri minyak dan gas, melaburkan harga yang
tinggi, melaburkan keistimewaan dan insentif gaji yang tinggi kepada pekerja. Kita lihat saja saudara mara kita yang balik kampung, bonus gaji dia 6 bulan, 7 bulan. Kalau orang Pahang kata kau melongo je tengok awak. Sebab gajinya yang tinggi. Maka keadaan sebegini boleh ditukar juga saudara dan saudari di bawah TPPA. Akhir sekali saudara dan saudari, TPPA ini akan mengubah mentaliti rakyat. Hari ini, pengguna kita pastinya terdidik dengan berbagai kuasa pengguna. Bahkan, kedaulatan pengguna itulah yang akan menentukan supply and demand, permintaan dan pengeluaran, akan menentukan aspek asas ekonomi di Malaysia. Namun saudara dan saudari, dalam Advanced Research Consumer Behaviour menyatakan bahawa the dark side of consumer behaviour ataupun sisi gelap pengguna, tingkah laku pengguna adalah mereka meminta akan barangan cetak rompak. Hari ini saudara dan saudari, suka untuk saya petik sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Blues Gang. Tiada lanun lagi, negara jadi bersih, tiada cetak rompak, terima kasih. Tolonglah kami, bantulah kami, tiada tuan-tuan, siapa lagi. Dan lirik lagu ini disambung sebenarnya oleh satu saja. Kita dengarkan. Ingatkah kita kepada Datuk R. Azmi, bapa kita P. Ramli dan ramai lagi penyanyi. Ciptaan mereka dicuri, dirompak tanpa rasa kemanusiaan sejak 20 tahun lalu. Inikah yang patut kita banggakan? Bilakah kita akan sedar dari mimpi ngeri? Mana perginya maruah bangsa yang kita agungkan? Mana hak bangsa yang kita perjuangkan? Kemana hilangnya getaran jiwa? Sirih pinang, rindu bayangan. Ayo kita tebus maruah bangsa. Hapuskan lanun-lanun ini dari tanah air kita. Pengalaman saya sendiri, saudara-saudari, saya pertama kali mendengar lagu ini, saya nak beli sebuah BCD cetak rompak. Tajuk cerita Polis Evo. Setelah dengar lagu ini, saya 3-4 kali terfikir, betul ke tidak aku beli ni? Tapi saya beli jugalah. Dan saya harap saudara dan saudari, menjelang TPPA, disebabkan penjagaan TPPA ini yang begitu ketat tentang hak harta intelek dan juga hak cipta, kita akan sama-sama mengubah mentaliti kita. Betapa sebenarnya saudara dan saudari, kita telah lama menzalimi industri. Dan sebenarnya saudara dan saudari, walaupun tanpa TPPA, kita sudah mempunyai 4 akta yang ditunjukkan di skrin itu. Keempat-empat akta ini tidak ada beza yang jauh dengan peruntukan bab 18 di bawah TPPA. Maka saudara dan saudari, konklusi di akhirnya, TPPA ini akan membawa kita ke hadapan seandainya kita bergerak maju dengan mempunyai akses pasaran yang luas dan kita mampu menarik pelabur luar masuk ke dalam Malaysia. Kedua, TPPA ini akan membantu kita untuk bergerak maju seandainya ke hari ini kita mempunyai IKS yang sanggup untuk menggaji bakat dan kualiti, bukannya bakat yang murah dan tenaga buruh yang murah. Ketiga, saudara dan saudari, TPPA ini akan membantu apabila ia mendidik pengguna untuk menjadi pengguna yang bertanggungjawab. Saudara dan saudari, jangan risau. Kita pernah terlalu risau apabila kerajaan mahu melakukan model ekonomi baru. Tetapi berkat teraju dan Equinas, kita hari ini telah memberikan peluang niaga 68.21 bilion kepada Bumi Putera. Kerisauan ini tidak berasas, saudara dan saudari. Cuba kita percaya, sebab kuasa superpower yang paling terbaik adalah kepercayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Encik Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Luqman daripada Negeri Pahang. Seperti mana yang Tuan terangkan sebentar tadi, maklumat itu semua keseluruhan telah ada. Cuma soalan direct saya kepada Tuan, apakah contoh cukai-cukai yang hendak dimansuhkan dalam TTPA dan mengapa? Clear? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang diberikan. TPPA ini dikatakan sebuah perjanjian bebas kerana akan ada tarif yang akan dikurangkan dan ada tarif yang akan dimansuhkan. TPPA ini akan memberi manfaat kepada Malaysia, saudara dan saudari, apabila tarif misalnya aspek kayu-kayan akan dikurangkan. Maka kita akan boleh ekspor ke 4 buah pasaran negara baru yang kita dapat melalui TPPA ini, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Brunei, Amerika Syarikat, Kanada, Peru dan juga Mexico. Yang pertama, kayu-kayan. Yang kedua, saudara dan saudari, harga kereta.
Harga kereta juga kita boleh menjual Proton dan Pro 2 dengan pasaran yang lebih kompetitif. Kerana sebelum ini saudara dan saudari, Proton dan Pro 2 mengalami masalah yang besar kerana menghadapi cukai di negara-negara luar. Namun hari ini apabila kita membuka pasaran yang lebih luas menerusi TPPA, insya-Allah Proton dan Pro 2 akan dapat bersaing di seluruh dunia merentas sepadan. Itu antara dua tarif ataupun cukai yang bakal dihapuskan di bawah TPPA, yang saya kira akan mempengaruhi secara mega ekonomi kita, saudara dan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saudara Muhammad Abdul Rafiq.